Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Muhammad Nasami, Berita Pagi. Ketamadunan sesebuah negara yang hebat adalah berlandaskan kekuatan ilmu dan idealisme. Justru Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengingatkan rakyat supaya berusaha mencari ilmu secara menyeluruh dan bukannya menerima maklumat tidak lengkap di media sosial semata-mata. Jelas beliau golongan muda masa kini lebih mudah terpukau dengan kaedah itu, sekaligus cenderung untuk menghukum dan membuat rumusan yang kurang menyeluruh. Merumuskan satu idea yang kompleks, merumuskan soal cita-cita bangsa, masa depan negara, idealisme perjuangan hanya dengan kupasan beberapa minit dalam media sosial. Malah membicara soal ekonomi, soal politik, soal masa depan, soal dasar pendidikan, dasar ekonomi, semuanya itu hanya dengan kupasan beberapa minit. Ini bahaya. Sebab dasarnya bukan dasar ilmu cara menyeluruh. Datuk Seri Anwar berucap merasmikan Anugerah Buku Negara 2023 di Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI Tanjung Malim, Perak. Proses pendaftaran Identiti Digital Nasional atau My Digital ID melibatkan 1.6 juta penjurut awam sedang giat dilaksana. Menteri Komunikasi Fahmi Fadil berkata fokus ketika ini adalah menjayakan pendaftaran untuk penjurut awam sebelum dibuka kepada umum Mac tahun depan. Harapan saya kita akan dapat pertingkatkan pendaftaran bagi sistem My Digital ID yang merupakan single sign-on system ataupun sistem di mana kita cuma buat pendaftaran sekali sahaja dan selepas ini semua apps yang diusahakan oleh kerajaan dan kementerian juga nanti diikuti dengan bank-bank juga menggunakan ID yang sama daripada My Digital ID. Beliau juga telah meminta Jabatan Penerangan terutamanya di peringkat negeri untuk mengaktifkan Info on Wheels dan membuat sebaran awam mengenai pendaftaran sistem My Digital ID kepada masyarakat. Pemegang kad OKU bakal menikmati tambang percuma mulai 1 Februari depan bagi semua perkhidmatan kenderaan awam kendalian prasarana. Inisiatif melibatkan semua perkhidmatan MRT, LRT, monorail dan bas prasarana sekitar Lembah Kelang. Sehubungan itu, prasarana diberi tempoh sebulan bagi melakukan persiapan serta menyelaras sistem tiket. Tempoh 1 bulan ini mereka perlu buat sedikit perubahan sistem tiketing mereka dan sebagainya supaya juga membuat persiapan. Satu kad konsesi khas perlu diberikan kepada OKU selepas mereka mohon dengan kaunter-kaunter rapid di stesen-stesen train kita, maka mereka boleh menikmati tambang percuma itu. Cuma mereka perlu buktikan bahawa mereka adalah golongan OKU dengan kad OKU yang dikeluarkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN akan melaksanakan skim harga maksimum musim perayaan Christmas 2023 berkuat kuasa 23 hingga 27 Disember 2023. 14 jenis barang tersenarai antaranya daging kambing biri-biri bertulang import, kubis bulat import, cili serta bawang merah. Menteri KPDN Datuk Armizan Mohamed Ali berkata skim harga Christmas itu dikuatkuasakan melalui Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan AKHAP 2011. Pegawai penguatkuasa KPDN di seluruh negara akan melaksana pemeriksaan dan pemantauan secara berterusan di pasar awam, pasar tani dan pusat beli belah. Tegas beliau tindakan tegas akan dikenakan ke atas peniaga yang gagal mematuhi peraturan tersebut. Pengguna lebuh-raya bakal mengerti kemudahan tol percuma 2 hari pada 23 dan 26 Disember ini sempena Christmas. Pengecualian diberi di semua plaza tol kecuali di sempadan negara iaitu Tol Bangunan Sultan Iskandar dan Plaza Tol Tanjung Kupang, Johor. Kita juga berharap dengan pemberian tol percuma ini akan meringankan sedikit beban perjalanan semua rakyat Malaysia yang merancang pulang
ke kampung halaman dan melawat ahli keluarga sempurna sambutan Hari Krismas. Pemberian tol percuma ini telah dipersetujui mesyuarat jemaah menteri pada 6 Disember lepas. Tol percuma ini bukan diberi pihak konsesi tetapi oleh Kementerian Kewangan melibatkan kos RM40 juta dengan anggaran 2.1 juta kenderaan berada di lebuh raya. Polis akan menempatkan anggota trafik di kawasan yang dikenal pasti kerap berlaku kemalangan dan kesesakan di seluruh negara sempena sambutan Krismas dan Tahun Baru minggu depan. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Bukit Aman, Datuk Muhammad Azman Ahmad Sapri berkata, ia sebagai langkah proaktif jabatan berkenaan bagi memastikan kelancaran aliran trafik yang dijangka bertambah susulan perayaan dan cuti umum. Jelas beliau, JSPT sentiasa berkolaborasi bersama pihak konsesi lebuh raya agar tindakan mengurangkan kesesakan aliran trafik dapat disegerakan sekiranya berlaku kes kemalangan. Pengguna lebuh raya diminta peka dengan maklumat trafik semasa dan kemudahan yang boleh digunakan sekiranya menghadapi kecemasan di lebuh raya. Orang ramai juga dinasihatkan supaya merancang perjalanan lebih awal serta sentiasa mematuhi peraturan lalu lintas. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM telah menyita bangunan Menara Ilham di Ibu Negara pada Isnin lepas. Ia dipercayai berkaitan kes penyelewengan dana negara berjumlah lebih RM2.3 bilion membabitkan seorang tokoh korporat dan bekas Menteri Kanan. Bangunan itu yang turut menempatkan pejabat tokoh korporat berkenaan disita di bawah Akta SPRM 2009. Penyitaan harta tak alih bertarikh 18 Disember lalu itu disiarkan dalam ruangan notis pemberitahuan sebuah portal berita dalam talian semalam. 1,101 pendatang asing tanpa izin parti ditahan hasil serbuan terhadap 60 premis di sekitar Jalan Silang, Kuala Lumpur semalam. Ketua Polis Kuala Lumpur, Dato' Alauddin Abdul Majid berkata, operasi bersepadu dijalankan bagi membanteras jenayah yang berlaku sekitar kawasan itu, terutama melibatkan pendatang asing tanpa izin. Kesemua warga asing yang gagal mengemukakan dokumen pengenalan diri yang sah dibawa ke Pusat Latihan Polis Pulapol. Seterusnya diserahkan kepada Jabatan Imigresen. Operasi bersepadu ini dijalankan ekoran maklumat yang kita terima berkaitan dengan aktiviti pendatang asing tanpa izin yang terlalu ramai di kawasan tersebut yang juga terlibat dalam aktiviti-aktiviti jenayah lain. Dan hasilnya, apa yang kita dapat adalah selepas selesai operasi tersebut pada petang tadi, kita telah menahan sejumlah 1,101 orang pendatang asing tanpa izin. Ya, 1,101 orang pendatang asing tanpa izin yang telah pun selepas kita buat tapisan dan kita telah pun membuat tangkapan. Dan semua tangkapan dan rampasan ini kita akan ambil tindakan khususnya oleh agensi berkaitan, dan bagi pendatang asing ini kita akan serah kepada Jabatan Imigresen. Hujan lebat berterusan tahap buruk jangka berlaku di beberapa kawasan di Johor hari ini. Ia melibatkan kawasan Mersing dan Kota Tinggi. Met Malaysia turut mengeluarkan amaran tahap waspada bagi Kelantan, Terengganu dan Pahang yang dijangka berlaku hingga Isnin ini. Daerah berkenaan termasuk Jerantut, Kuantan, Pekan dan Rompin. Manakala Johor dijangka mengalami hujan berterusan hingga hari ini. Ia melibatkan Keluang, Kulai dan Johor Bahru. Baik, dari sungai ke segara Palestin, pasti merdeka. Berita pagi diteruskan dengan edisi Sabah.